Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua ke kelas PDPR bersama Cikgu Ai. Subjek Pendidikan Islam, Pendidikan Khas Tingkatan 2. Cikgu harapkan semuanya berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera dan sentiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah hendaknya. Sebelum itu, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmahmu dan berikan kepada kami rahmatmu. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Semoga sesi PDPR kita mendapat berkat hendaknya. Hari ini kita akan belajar bahagian ibadat unit 9, tajuk istinja. Standard pembelajaran pada hari ini 6.2.1 menyatakan pengertian istinja dan hukum. 6.2.2 menyatakan alat-alat istinja. 6.2.3 menerangkan cara beristinja dalam Islam. Pengertian istinja: perbuatan membersihkan najis yang keluar dari kubul atau dubur dengan menggunakan alat yang tertentu. Maksudnya di sini, perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubur atau dubur selepas buang air kecil ataupun buang air besar dengan menggunakan alat yang tertentu. Kalau bahasa sehari-hari, anak-anak sebut bercebok. Itulah dia istinja. Okey. Kemudian, hukum istinja. Hukum istinja wajib sama ada dengan menggunakan air ataupun dengan batu ataupun benda kesat. Okey, cikgu ulang balik. Hukum istinja adalah wajib. Alat istinja, kita boleh bagikan alat istinja ini kepada dua, iaitu yang harus digunakan dan juga yang haram digunakan. Alatan yang harus dibuat beristinja. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, benda kesat. Apa itu air mutlak? Air mutlak ialah air yang suci lagi boleh menyucikan. Maksudnya, sifat air itu sendiri telah suci dan boleh menyucikan yang lain. Okay, manakala benda kesat adalah benda yang kering, keras dan kesat. Boleh dan harus digunakan sebagai alat untuk beristinja. Mari kita kenali jenis-jenis air mutlak. Kalau tengok dalam gambar, ada 7 air mutlak. Bermakna 7 jenis air mutlak. Yang pertama, air laut. Yang kedua, air apa tu? Ya, air sungai. Yang ketiga, air mata air. Keempat, air perigi. Nombor 5, air hujan. Nombor 6, air apa tu? Ya, air salji. Dan yang ketujuh, cuba tengok air apa? Betul, air embun. Jadi ada 7 jenis air mutlak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terusnya, benda kesat.
benda kesat iaitu benda yang keras, kering dan kesat. Okay, bila kata keras, kering dan kesat, inilah contohnya. Apa dia? Batu. Okey. Pastikan ada bucu-bucu batunya. Batu-batu kecil yang ada penjuru-penjuru. Okey, kemudian daun kering. Bukan daun yang basah. Bukan daun yang hijau, masih hijau. Okey. Sekarang ni yang ketiga, kulit kayu. Kulit kayu. Yang keempat, tisu. Yang kelima, ranting kayu. Dan yang keenam, kertas. Okey, semua ini adalah senarai benda kesat yang diharuskan guna untuk beristinja. Okey, boleh ingat ya? Benda kesat. Kita tengok pula apakah dia alatan yang haram digunakan untuk beristinja. Okey, yang pertama, minuman. Okey, kalau tengok gambar yang pertama tu, minuman semua sedap-sedap. Jangan gunakan minuman sebagai alat untuk beristinja. Haram hukumnya. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, Al-Quran. Tadi kata kertas boleh guna untuk beristinja, harus digunakan. Tetapi Al-Quran tidak boleh walaupun dia adalah dari kertas. Al-Quran tak boleh, hadis tak boleh, tak boleh. Haram hukumnya. Okey, yang keempat, tulang. Apa juga tulang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Tulang itu makanan jin. Jangan digunakan sebagai alat untuk beristinja. Dan yang kelima, kalau tengok tu gambar apa tu? Okey, ya, gambar plastik. Okey, benda-benda yang licin tidak boleh digunakan untuk beristinja. Okey, sampai sini dapat ya? Cara beristinja dengan air mutlak. Bersihkan ubul atau dubur, iaitu tempat keluar najis tersebut, menggunakan air mutlak sehingga yakin bersih. Iaitu sehingga hilang bau, rasa dan warna. Untuk memastikan ia hilang bau, rasa dan warna, pastilah kita dapat rasai di jari kita. Kita rasa telah kesat dan tidak berlendir, maka itu telah hilang rasa najis tersebut. Bau semestinya gunakan hidung. Dan warna. Okay, warna contohnya ada warna apa? Okay, warna kuning ke, dan apa sekali warna pun pastikan hilang. Walau bagaimanapun, dimaafkan jika warna masih tidak hilang setelah dibasuh berkali-kali. Cikgu harap kamu faham sampai sini. Cara beristinja dengan batu. Cara beristinja dengan batu ataupun benda-benda kesat yang lain jarang diamalkan di Malaysia ini kerana Malaysia mudah untuk kita dapatkan air yang bersih, air mutlak. Walau bagaimanapun, kadang-kadang terpaksa kita gunakan batu ataupun tisu jika berlaku kemarau ataupun sukar untuk mendapati air pada satu-satu keadaan. Bagaimana kita nak gunakan batu sebagai alat untuk beristinja? Ya, pastikan kita pilih batu yang sesuai. Okey, batu tersebut sekurang-kurangnya sebiji batu yang ada 3 penjuru ataupun 3 biji batu. Beristinja dengan batu ini hendaklah wajib dengan cara 3 kali sapuan. Macam mana cikgu cakap tadi, sama ada sebiji batu yang ada 3 penjuru, maksudnya 3 kali lah. Ikut 3 penjuru tersebut ataupun menggunakan 3 biji batu. Jadi 3 biji batu, 3 kali sapuan. Sekiranya belum bersih, tambah bilangan batu dalam jumlah yang ganjil. Kalau kata tadi 3 tak bersih, kita tambah lagi 2. Jadilah 5.
sehingga kamu yakin bersih. Wajib diulang-ulang sehingga benar-benar bersih dalam bilangan yang ganjil. Okey? Yakin bersih macam sama juga macam tadi. Ketika menggunakan air yang mana kita pastikan hilang bau, rasa dan warna. Okey? Hilang bau, rasa dan warna. Okey. Perlu diingat di sini, perkara sunat beristinja dengan batu iaitu beristinja dengan bilangan yang ganjil sama ada 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan disunatkan juga menggunakan tangan. Ya, betul, tangan kiri. Mari kita lihat cara beristinja menggunakan benda kesat selain daripada batu. Okey, sebagai contoh dari gambar ini adalah gambar tisu. Tisu kering ya. Okey, bukan tisu basah. Okay, pilih benda kesat tersebut, pastikan suci, tidak terkena najis. Okey, kalau kata gambar lain di sini, contohnya lah gambar daun kering. Okey, jangan daun kering yang kamu pilih itu daun yang telah tercampur dengan najis ataupun kamu sebut tai kucing ke apa kamu nak ambil. Jangan, pastikan pilih yang suci. Dan seterusnya, najis yang tempat kamu keluar buang air besar atau air kecil tersebut belum kering. Okey. Dan pastikan suci, yakin sehingga bersih. Okey? Ingat macam mana caranya? Pastikan bersih. Bersih sehingga hilang bau, rasa dan warna. Cara istinja yang terbaik ialah menggunakan kedua-dua alat bersuci iaitu dengan benda kesat, kemudian barulah dibasuh dengan air. Ini adalah kerana air najis akan dihilangkan dahulu dengan benda kesat seperti tisu dan sebagainya. Kemudian sisa-sisa kesan najis akan dibersihkan pula dengan basuhan air. Oleh itu, tangan tidak akan terkena najis dan dapat menghilangkan najis dengan lebih berkesan. Jika mampu untuk melaksanakan cara yang afdal ini, cara yang terbaik ini, sebaiknya kita amalkanlah. Kerana ia adalah yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Sebelum berakhir, cikgu titipkan adab beristinja buat kamu. Semoga kamu boleh ikut sebagai panduan. Yang pertama, semasa melakukan istinja, kita dilarang menggunakan tangan kanan. Jadi, beristinja menggunakan tangan kiri. Yang kedua, masuk tandas kaki kiri. Selesai beristinja, keluar tandas kaki kanan. Dan memuji Allah yang telah menghilangkan penyakit. Macam mana nak memuji Allah? Ya, dengan cara berdoa. Okey, apa doanya? Okey, di sini disertakan doa, boleh tengok ataupun ikut apa yang cikgu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah membuangkan penyakit daripada diriku dan telah mengembalikan kesihatanku. Okey. Simple saja. Cikgu harap anak murid cikgu boleh ikut. Kesimpulannya, jangan memandang remeh perkara kecil seperti istinja. Pastikan istinja yang kita lakukan sehari-hari menepati syariat Islam supaya ibadat yang kita laksanakan diterima Allah, insya-Allah. Sebagai tugasan untuk kamu, cikgu telah sediakan latihan interaktif, Word, Wall dan juga Google Form. Mana cikgu akan send ataupun cikgu hantar ke grup Telegram. Selesai saja sesi PDP hari ini. Cikgu harap kamu dapat buat tugasan yang cikgu beri. Selamat mencuba, semoga berjaya. Sekian saja daripada cikgu. Terima kasih kerana mengikuti
mengikuti PPR online bersama cikgu sehingga akhir. Dan kita jumpa lagi di lain waktu dan di lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.